Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla yang telah merezekikan kepada kita untuk terus berada di dalam ketaatan. Moga-moga ini sebagai satu berita gembira yang Allah mahukan kebaikan kepada kita. Moga-moga ia berterusan sampailah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-6 daripada kitab Hadis 40 Amalan yang Mudah namun pahalanya melimpah ruah. Hadis yang ke-6 iaitu menceritakan tentang kelebihan berwuduk sebelum ke masjid. Maknanya ada satu kelebihan sebelum kita pergi ke surau, sebelum kita pergi ke masjid, iaitu kita berwuduk siap-siap daripada rumah. Sebab tu kalau kita lihat dalam masjid zaman Nabi SAW, setakat yang kita tahu, masjid Nabi itu tidak disediakan tempat wuduk. Para sahabat, kebetulannya memang rumah sahabat semua keliling masjid. Jadi tandas pun tak ada. Memang tandas pula zaman Nabi dulu, siapa nak buang air mereka akan buang jauh daripada kawasan penempatan. Itu sistem orang zaman Nabi SAW. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kami ni ikut style orang Arab lama-lama. Orang Melayu kita lama-lama pun macam tu juga. Mereka tidak bila nak qada hajat mereka akan ke sungai, masuk ke hutan sikit dan sebagainya. Jadi antaranya kalau kita perasan, di masjid Nabi setakat yang saya tahu tidak disediakan tempat berwuduk. Mereka tuan-tuan buat ni tidaklah dianggap berdosa. Sebab ianya selagi Nabi tak buat tak masuk di haram. Cuma ada satu kelebihan yang disediakan kepada mereka yang berwuduk terlebih dahulu di rumah. Cuma kalau takdir Allah Ta'ala kita dah sampai masjid, kita terbuang angin, ambillah wuduk daripada masjid, tak ada masalah. Baik, kita akan lihat hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadina ilaihi wa bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Yang bermaksud di hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Sayyidina Abu Hurairah ni sahabat Nabi paling banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau masuk Islam lewat. Beliau masuk Islam, beliau dengan Nabi sekitar ada 3 tahun je. Sebab tu Nabi wafat. Beliau masuk Islam ketika berlaku peperangan Khaybar, tahun berlaku peperangan Khaybar, dan beliau maknanya di antara beliau dengan Nabi sekitar 3 tahun je. Tak lama. Tetapi subhanallah, walaupun begitu Allah takdirkan beliau ni antara ahlu suffah. Mereka yang datang ke Al-Madinah dan tidak mempunyai harta, tidak mempunyai keluarga. Lalu beliau tinggal di satu kawasan yang disediakan di kawasan belakang Masjid Nabi SAW yang dikenali sebagai tempat penginapan ahlu suffah. Masjid Nabi, tuan-tuan, zaman Nabi dulu 4 segi.
4 segi. Kita boleh bayang macam surau kita ni. Surau 4 segi ni, di depan ini adalah tempat Nabi SAW solat. Nabi solat dulu menghadap ke, ada satu batang kurma. Zaman Nabi dulu tak ada mihrab. Mihrab tu maknanya binaan yang dibuat selepas zaman-zaman seterusnya. Jadi zaman Nabi dulu, bila Nabi solat, depan Nabi tu, depan ada dinding, tapi depan dinding tu ada satu batang kurma yang menjadi tiang. Kalau kita pergi ke Masjid Nabi pada hari ini, kalau tuan-tuan perasan mihrab Rasulullah SAW itu, di belakang mihrab tu ada satu tiang. Dia melekat dengan mihrab. Kalau tuan-tuan perasan lah, bila masuk ke dalam kawasan Raudah, ada dipanggil, ada mihrab, yang mana sebelah kanan mihrab itu akan ada mimbar Nabi SAW. Dalam kawasan mihrab itu, biasa orang kalau ada peluang akan sembahyang dalam kawasan lengkung mihrab itu. Tapi siapa yang tahu dia tak akan sembahyang di situ. Dia sembahyang di sebelah kanan lengkung itu, lengkung mihrab tu. Dan saya pernah solat di situ, alhamdulillah. Saya bantai kat setengah jam macam tu kan. Dapat masuk Raudah kan, lepas habis solat semua kena balik. Saya berdiri lama sikit, baca dalam 4-5 muka surat, bagi salam, bangun lagi, hentam sampai kat setengah jam. Puas hatilah. Sampai yang jaga tu kata, khalas ya syekh kan. Lepas tu barulah kita balik lah. Tapi alhamdulillah dapat rezeki. Jadi bila saya semayang di situ, di bahagian kanan itu, tertulis di bahagian kanan tu, haza musalla Rasulillah. Ini adalah tempat salat Nabi SAW. Jadi kalau kita ada peluang, jangan semayang dalam mihrab, semayang di bahagian kanan mihrab tu. Sebab di mihrab tu dia ada macam ada dua kawasan lengkung mihrab tu, belah kanan dia sikit je. Kalau tuan-tuan perasan, di belakang bahagian kanan tu ada satu tiang. Tiang tu dia lain sikit, dia melekat dengan mihrab. Mungkin orang boleh fikir, kenapa yang tiang ni dia macam bercantum dengan mihrab? Tiang lain tak begitu. Satu tiang tu je. Sebenarnya tiang itu adalah asalnya kedudukan batang kurma yang menjadi tiang Masjid Nabi SAW satu ketika dahulu. Dan bila Nabi solat, Nabi akan sembahyang berhadapan dengan batang kurma tersebut. Jadi bila Nabi solat, kepala Nabi bila sujud betul-betul di hadapan tiang itu, di hadapan batang kurma tersebut. Jadi bila selepas itu berlalu zaman, dibuat mihrab. Bila dibuat mihrab, akhirnya kawasan tempat sujud Nabi dah termasuk dalam binaan mihrab. Bila kita sembahyang di kawasan kanan mihrab Nabi itu, bila kita sujud, kita sebenarnya sujud di tempat Nabi letakkan kaki sewaktu Nabi berdiri. Jadi maknanya Allah SWT jaga juga supaya tempat sujud Nabi itu tak dipijak oleh kaki kita. Subhanallah. Jadi bila begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, di depan tiang itulah di depan tiang itulah Nabi SAW solat. Dan di sini juga para ulama kata, bila kita nak solat, kita hendaklah mengambil sutrah. Bila kita solat, kena ada satu benda depan kita. Kita kena jadikan sebagai ada benda depan kita. Cuma kalau kita sembahyang berjemaah, sutrah kita adalah sutrah imam. Jadi bila imam sembahyang, imam dah menghadap dinding, maka dinding ini adalah sutrah bagi imam. Jadi kalau kita sembahyang bermakmumkan imam, maka tidak perlulah kita pula nak letak ada benda terpacak depan kita. Dan di sinilah kata para ulama, tak ada masalah dari segi fiqh. Kalau contoh imam dah sembahyang berjemaah, kita pula sembahyang berjemaah sekali dengan imam, tiba-tiba orang lalu celah-celah kita depan kita sebagai makmum, tak ada masalah. Sebab sutrah kita adalah sutrahnya imam. Jadi yang tak bolehnya lalu depan imam. Lalu depan imam tak boleh. Bahkan kalau sengaja lalu depan imam dalam keadaan imam sudah ada sutrah, dinding ini sebagai sutrah, haram hukum dia. Bukan takat imam. Kalau kita sembahyang seorang-seorang pun, kalau kita sudah ada letakkan benda depan kita, maka haram orang lalu saja-saja. Tapi kalau kita sembahyang dalam keadaan tak letak sebarang sutrah, sebarang penanda yang kita sedang solat menghadap ke arah itu, tak ada benda, kita sembahyang kawasan lapang contoh macam surau kita ni, lapang, tuan-tuan sembahyang tengah-tengah, orang lalu depan tuan-tuan, lalu depan tempat sujud tuan-tuan tu. Maka tuan-tuan buatlah tangan begitu. Tapi kalau dia lalu juga dan keadaan disengaja sekalipun, dia tidak berdosa sebab kesilapannya kita yang solat tidak menjadikan di sana ada sutrah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak solat, sembahyang sunat contoh, kalau depan tuan-tuan tak ada, kalau macam contoh ada batang kamera ni, maka tuan-tuan sembahyang belakang batang kamera, tak ada masalah. Atau depan tuan-tuan ada satu orang tengah duduk berzikir, dia menghadap kiblat, tuan-tuan sembahyang belakang dia, tuan-tuan jadikan dia sebagai sutrah, boleh juga, tak ada masalah. Cuma kata para ulama, janganlah dia menghadap kita.
Kalau dia menghadap kita, kita menghadap dia, kita sembahyang, dia senyum, lain cerita nanti, kan? Okey, jadi kalau tuan-tuan sembahyang dalam keadaan tidak ada sutrah, rugi. Tuan-tuan tak dapat pahala sutrah dan itu dianggap satu perbuatan yang tidak dituntut oleh syariat. Jadi kalau sembahyang, elok menghadap ke depan, atau contoh ambil kerusi rehal ni letak kat depan. Atau kerusi yang kita duduk tu letak kat depan sebagai sutrah kita. Jadi orang tahu kita sedang solat. Itu kalau kita sembahyang seorang diri atau kita menjadi imam. Setengah masjid dia tempat imam dia tu depan tu mihrab tapi jauh ya amat. Jadi rugi. Sepatutnya imam dia hendaklah dekat dengan sutrah, dia dekat dengan sutrah. Jadi balik cerita Sayyidina Abu Hurairah ni radhiyallahu taala anhu. Masjid Nabi dulu ni macam surau kita lebih kurang 4 segi. Bila 4 segi dia ada pintu kanan, kiri dan belakang. Pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Pintu kanan itu adalah Babur Rahmah. Yang tempat kita ziarah Rasulullah SAW itu Babur Rahmah. Pintu kiri itu Babul Baqi'. Keluar ikut pintu Babul Baqi'. Dan pintu belakang itu pada zaman Nabi itu adalah pintu untuk golongan wanita. Dia panggil Babun Nisa, pintu untuk golongan wanita. Jadi kalau kita perasan di Masjid Nabi SAW, di bahagian belakang Masjid Nabi itu, contoh macam surau kita ni, di bahagian belakang tu akan ada dibuat tempat macam dibuat macam apa? Atap sikit untuk mereka berteduh daripada panas terik. Di situlah tempat Sayyidina Abu Hurairah dan juga Ahlu Suffah yang lain. Ahlu Suffah ni mereka tak ada pekerjaan, mereka tak ada harta. Jadi mereka tinggal dalam masjid, mereka menjadi talibul ilmi, menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Makan minum mereka ditanggung oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi Sayyiduna Abu Hurairah pernah cerita dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam Tirmizi pernah mendatangkan kisah ini dalam tajuk menceritakan tentang kisah Nabi SAW yang kelaparan. Lalu dibawa cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, antara mihrab dengan mimbar Nabi, antara kawasan tu saya pernah pengsan satu ketika dahulu. Saya berada di situ, tiba saya pengsan. Orang datang pijak tengkuk saya. Sebab zaman tu siapa yang kena sawan, cara perubatan dia pijak tengkuk. Tapi itu sistem perubatan zaman tu. Adalah tekniknya. Jangan tuan-tuan tengok ada orang sawannya pijak tengkuk. Elok kawan tu sawan, kolu terus. Dari pijak tengkuk lain cerita, patah tengkuk kawan tu. Jadi akhirnya dia orang pijak tengkuk Sayyidina Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, mereka ingat aku gila, maksud kena sawan. Tetapi sebenarnya aku bukan kena sawan. Aku terlalu lapar sampai pingsan. Maknanya dalam yang menariknya Al-Imam Tirmizi mendatangkan kisah tu di bawah kisah kesusahan hidup Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kenapa tajuk tentang Nabi tapi kisah Sayyidina Abu Hurairah? Akhirnya bila dikaji, rupanya Al-Imam Tirmizi ingin menyatakan kalau Ahlu Suffah kelaparan, tahulah bahawa Nabi juga ketika itu sedang kelaparan. Sebab apa yang dimakan oleh Nabi akan turut dimakan oleh Ahlu Suffah. Antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau tinggal sekitar 3 tahun dengan Nabi SAW, menyebabkan banyak hadis yang beliau dengar yang para sahabat Nabi yang lain tak dengar. Sayyidina Abu Hurairah dengar banyak hadis berbanding dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dari segi kedudukan para sahabat yang paling mulia itu adalah Sayyidina Abu Bakar, seterusnya Sayyidina Umar, seterusnya Sayyidina Osman, seterusnya Sayyidina Ali. Namun yang paling banyak dengar hadis Nabi adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sebab para sahabat Nabi yang lain ni mereka ada bisnes mereka. Ada hari mereka bersama dengan Nabi, ada hari mereka menjalankan aktiviti perniagaan. Orang-orang Ansar mereka ada tanah, mereka akan ke kebun. Adapun Sayyidina Abu Hurairah, beliau kata aku tak ada harta. Jadi aku berdiam di dalam masjid, apa saja yang Nabi makan, aku akan makan. Jadi beliau sentiasa bersama dengan Nabi. Takdirnya pada pandangan mata kita pada peringkat awal, rugilah tak ada harta. Tapi rupa-rupanya kadang-kadang kemiskinan itu menjadi penyebab untuk kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan beroleh manfaat daripada kemiskinan itu. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau pergi ke Masjid Nabi tu, di bahagian belakang Masjid Nabi tu, maknanya kalau hari ini, kalau tuan-tuan perasan di Masjid Nabi tu, dia bila kita masuk dalam Masjid Nabi, kita akan ke depan sekali kawasan Masjid Asal. Kawasan Masjid Asal itu di bahagian setentang dengan kawasan mihrab tu, di bahagian belakang, itulah kawasan kedudukan Ahlus Suffah. Mereka berdiam di belakang masjid. Masjid pula dia hanya ada 2 atap je. Atap belah depan, atap belah belakang. Tengah-tengah kosong. Tapi tak apalah, sebab hujan bukan selalu turun. Kalau kita nak buat model Masjid Nabi di Malaysia, kena ada jugalah something kan. Kalau tidak, memang banjir lah tuan-tuan kan. Nak pula 2-3 hari lepas, memang tak buat sembahyang tarawih lah kita kan. Sembahyang bersampan nampaknya. Baik, kita balik kepada hadis ini. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, maksudnya dia telah mensucikan diri dia daripada sebarang najis. Kalau dia bernajis, dia bersihkan diri dia daripada najis. Kalau dia berhadas besar, dia mandi wajib dahulu. Kalau dia berhadas kecil, dia berwuduk terlebih dahulu. Sesiapa saja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Masjid. Dia pergi ke masjid atau dia pergi ke surau. Untuk apa? Untuk dia menunaikan satu salat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Macam kita hari ini. Daripada rumah tadi kita berwuduk, kita pergi ke masjid. Kita pergi ke surau. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk mendirikan salat fardu subuh. Apa yang berlaku kata Nabi SAW? Nescaya 2 langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa. Mana-mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila cerita buat benda sekian-sekian, pahala dosa akan diampunkan. Siapa buat kebaikan bagian-bagian akan diampunkan dosanya, maka ketahuilah dosa yang dimaksudkan itu adalah dosa kecil. Sebab dosa besar perlu kepada istighfar. Perlukan kepada istighfar. Jadi yang dimaksudkan dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Salah satunya, iaitu salah satu langkahnya tersebut akan menggugurkan satu dosa. Dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat, iaitu kedudukan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kita ni dalam syurga nanti bukan mula-mula masuk di situ je lah kita. Selama-lamanya di situ. Tidak, kita akan terus diangkat, dinaikkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi maknanya Allah Ta'ala tahu kita ni malul, orang yang bosan. Jadi Allah Ta'ala akan menjadikan darjat kita dalam syurga ni sentiasa naik. Jadi kita akan seterus rasa gembira dalam syurga. Antara cara untuk menaikkan darjat kita dalam syurga kelak, antaranya adalah dengan kita berwuduk terlebih dahulu daripada rumah, berjalan kaki ke masjid. Setiap langkah itu salah satunya mengampunkan dosa kecil, satu lagi menaikkan darjat kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Macam rumah saya, rumah mak mentua saya ke sini, rasa-rasa dekat 20 langkah lah tu. 20 langkah maknanya 10 dosa kecil diampunkan, 10 darjat dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk subuh ni je. Zuhur nanti, asar nanti, mari tuan-tuan boleh bayangkan berapa banyak Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kecil kita, sehingga kita pun tak terperasan bila masa dosa kecil kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama setiap hari kita punya darjat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam buku ini temanya Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku adalah mendahului kemurkaanku. Maksudnya kalau Allah murka sangat tu, maknanya teruk sangatlah orang yang dimurkai oleh Allah. Kerana sepatutnya dia sebelum dapat murka Allah, dia sebenarnya telah dilalui oleh kekasih sayang Allah Azza wa Jalla dengan begitu banyak. Hadis yang telah kita dengar ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Cuma ada satu perkara yang menarik disebut sini, ila baitin min buyutillah. Orang itu berjalan ke satu rumah daripada rumah Allah. Jadi kalau kita perasan dalam syariat kita, contoh macam masjid dianggap sebagai baitullah,
rumah Allah. Rumah Allah bukan maksudnya Allah ada di situ. Tetapi kenapa dimasukkan dengan rumah Allah? Kata dalam bahasa Arab dipanggil sebagai nisbah tasyrifiyah. Nisbah kemuliaan. Dimuliakan rumah itu lalu disebut rumah Allah. Sama juga macam unta Nabi Allah Salih alaihissalam. Naqatullah. Unta Allah. Bukan Allah tu memerlukan unta. Tidak. Sebaliknya unta ini adalah unta yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa gelaran Nabi Isa? Ruhullah. Ruh Allah. Sampai ada orang Kristian kata, ini bukti bahawa memang Nabi Isa tu salah satu daripada juzu Allah Azza wa Jal. Jadi layaklah Nabi Isa menjadi anak Allah. Sebab ruh Allah tu sebahagiannya dalam badan Nabi Isa. Dia faham ruhullah, ruh milik Allah dalam badan Nabi Isa. Lalu kita kata maksud ruhullah tu sama dengan naqatullah, sama dengan masjidullah, baitullah. Main nisbah tasyrifiyah. Allah menciptakan Nabi Isa daripada satu roh yang roh itu dimuliakan oleh Allah. Bukan roh daripada Allah Azza wa Jal. Sebab roh ni adalah sifat makhluk. Mustahil Allah Ta'ala juga bersifat dengan sifat makhluk. Baik, pengajaran dalam hadis ni yang pertamanya menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Sebab kalau kita lihat, akan datang kita akan jumpa pelbagai manfaat yang Nabi telah menyatakan merujuk kepada orang yang mendirikan solat berjemaah. Alhamdulillah, surau ni saya tengok antara surau yang banyak orang datang solat berjemaah. Moga-moga Allah memberikan kita akan istiqamah, memberikan kita satu taufik, satu kekuatan untuk terus dapat mendirikan salat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Yang kedua, kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid, macam yang telah disebut dalam hadis. Yang ketiga, langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap 2 langkah akan menghapuskan satu dosa kecil dan akan mengangkat satu darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saya baca hadis ni, banyak orang tanya soalan. Kami daripada rumah tak jalan kaki, Ustaz? Saya rasa tuan-tuan nak tanya soalan tu. Datang naik motor kan, datang naik kereta. Jadi macam mana? Kalau kita rujuk kepada kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW, ni kalau kita cuba nak kaitkan dengan zaman Nabi, para sahabat, rumah mereka di sekeliling masjid Nabi SAW. Sampai kalau kita lihat hari ini, rumah-rumah para sahabat itu kebanyakannya hari ini semuanya berada di dalam masjid Nabi SAW hari ini. Dalam zaman Nabi dulu, masjid Nabi yang bahagian depan sekali. Tapi di keliling tu apa? Keliling tu rumah orang. Rumah Sayyidina Abu Hurairah, rumah Sayyidina Abu Hurairah dalam masjid lah. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah pun ada rumah selepas tu. Ada rumah Beliau juga ada satu rumah dekat dengan jalan nak ke Masjid Al-Ghamamah. Rumah Sayyidina Osman, tempat Sayyidina Osman dibunuh syahid itu. Rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, rumah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat rumah para sahabat itu semuanya di keliling masjid. Kita boleh bayang satu masjid, keliling tu semua rumah. Jadi memang para sahabat, kalau daripada rumah nak ke masjid naik unta, tak pasal Ni apa pasal? Ni jalan kaki lah, dekat sangat. Jadi mungkin Nabi SAW menyatakan perkara ini merujuk kepada apa yang berlaku pada zaman baginda. Adapun kita pada hari ini, rumah yang dekat dengan masjid, kawasan-kawasan sekitar ni, tapi bukanlah maksud dia dalam taman ni saja ada 10 masjid. Satu surau je katakan. Dalam taman kita ni satu surau. Jadi semua orang kawasan taman ini, Bougainvillea ni datang ke sini. Jadi munasabahlah untuk kita datang berkenderaan. Tapi kalau nak naik jalan kaki, bagus. Lebih jelas dan dapat yang macam Nabi sebut ni. Maknanya berapa banyak langkah tu. Dan boleh mengurangkan kalori. Dan membakar juga lemak-lemak tepu dalam badan kita masing-masing. Okay, kita buka puasa pun dahsyat kan. Jadi boleh tahan tu. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau naik kenderaan macam mana? Tidak disebut dalam hadis. Namun, sangka baik kita sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jal. Kita sangat mengharapkan rahmat Allah. Moga-moga apa yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, ana inda zanni abdi bi.
Aku ini berada pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kita mengharapkan moga-moga Allah Azza wa Jal menjadikan juga putaran roda itu mengangkat dosa-dosa kecil kita dan meninggikan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda sangat mudah. Sebelum pergi ke surau, berwuduk terlebih dahulu daripada rumah. Sebab dia akan membawa satu pahala sebelum kita nak sampai ke surau. Iaitu diangkat dosa kecil kita dan diangkat kedudukan kita di sisi Allah di dalam syurga kelak. Alhamdulillah. Kita pergi pada hadis yang ketujuh. Masa ada lagi, tak sampai lagi tahap makruh tu. Kan? Hadis yang ketujuh. Perbuatan-perbuatan sunat sebelum menunaikan solat Jumaat. Oh, terlepas dah semalam. Tak? Tapi tak apa, Jumaat depan ada kalau ada rezeki. Niyatul mu'min khairum min amalih. Kita niat nak laksanakan Jumaat depan, hari ni dapat pahala dah. Kita lihat hadisnya, iaitu perbuatan sunat sebelum menunaikan solat Jumaat. An Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Salman ni bukan orang Madinah. Beliau berasal daripada Parsi. Parsi ni dari kawasan Iran lah hari ni. Belah-belah Iran. Para ulama berbeza pendapat. Umur sebenar beliau berapa? Kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, salah satu kitab besar dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Al-Imam An-Nawawi kata, yang pasti, yang memang tak ada khilaf di kalangan ulama, beliau berusia 250 tahun. Subhanallah. Tapi beliau meninggal dekat-dekat zaman, selepas zaman Nabi itu, lepas tu meninggal. Maksudnya beliau ni hidup awal lagi. Sampai ada yang berpendapat yang beliau pernah bertemu dengan Nabi Isa AS. Ada yang mengatakan begitu. Yang pasti kata Al-Imam Nawawi, usia beliau memang 250 tahun. Tapi sebenarnya bukan 250 tahun. Lebih daripada 250 tahun. Berapa yang lebih tu? Khilaf para ulama. Ada yang kata sebenarnya usia beliau 300 tahun. 300 tahun. Tapi Imam Nawawi kata khilaf lah. Yang pastinya memang beliau sampai kepada usia 250 tahun. Bahkan lebih. Cuma yang lebih itu berapa? Khilaf. Sayyidina Salman lah orang yang memberikan pandangan untuk digali parit. Akhirnya berlakulah perang Khandaq. Perang yang mana sampai musyrikin Mekah terkejut. Ni benda ni kan nak melintas tak boleh. Dia nak turun ke bawah, jauh ke bawah. Lepas tu nak ragas naik atas, satu raja pula. Kalau nak lompat dengan kuda, memang tak lepas. Bila lompat dengan kuda-kuda tertomoh ke dalam. Digalinya dalam dan panjang. Ini idea siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Subhanallah. Jadi kata beliau setelah para sahabat tak tahu nak buat macam mana. Sebab ketika itu musyrikin nak sedang, Yahudi daripada Madinah pun menyokong. Dan tentera Islam lebih kurang 3,000 orang yang masa tu. Jadi memang kalau ikut secara adat, hancur Madinah dengan pakatan Ahzab yang ingin menghancurkan kota Al-Madinah. Akhirnya Sayyidina Salman bagi idea. Kami di Parsi dulu, kalau kami tak mampu nak berperang, kami bertahan dengan cara kami gali parit. Sebab zaman tu memang tak ada daripada atas. Mereka hanya dengan anak panah. Ada juga sahabat Nabi yang syahid dalam perang Ahzab dengan sebab panahan panah. Jadi para sahabat akan tunggu di sebalik parit tu dan mereka akan sentiasa menghujung dengan anak panah. Jadi akhirnya dalam sebagaimana kita tahu, akhirnya Allah Taala memberikan keselamatan kepada kaum muslimin dalam perang Ahzab. Idea dia siapa? Idea daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi. Dan kisah Islam Sayyidina Salman pun juga menarik. Beliau berasal menyembah api. Sebab beliau daripada Parsi, memang orang Parsi menyembah api. Ayah beliau adalah orang yang ditugaskan menjaga api sembahan orang Parsi yang tidak boleh padam. Dia akan pastikan api itu tak padam. Gila sungguh orang dulu nak jaga Tuhan dia. Nanti kalau padam nanya kita kan. Dia jaganya api itu tak padam-padam. Jadi ayah Sayyidina Salman antara yang menjaga api itu. Dan Islamnya Sayyidina Salman ni pun kalau ikut kisahnya, kerana beliau bila pergi ke satu tempat, beliau akan lalu ke satu biara seorang lelaki yang beribadah dengan agama Nabi Allah Isa AS dan juga agama Nabi-Nabi sebelum ni. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ni. Jadi dia perhati, dia kata yang ni nampak lagi best cara ibadahnya berbanding dengan yang sembah api. Dah lah jenuh nak jaga api.
Akhirnya dia memeluk agama Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akhirnya dia telah masuk Islam bila dia sentiasa bersama dengan paderi yang beragama Islam, yang belum lagi mengatakan Tuhan dia tiga dan sebagainya. Akhirnya bila paderi itu nak meninggal, dia akan kata sebenarnya akan bangkit seorang Nabi. Tapi sebelum nak sebut tu, paderi yang peringkat awal semua akan kata, saya ni nak mati dah. Saya ada seorang sahabat yang juga sama agama dengan saya. Pergilah cari dia. Akhirnya Sayyidina Salman berpindah daripada seorang ke seorang ke seorang. Bila seorang tu nak meninggal, dia akan kata, saya ada kawan yang juga beragama dengan agama saya, awak pergilah kepada dia. Menunjukkan bahawa kita ni, selain daripada alhamdulillah syukur dengan dapat nikmat, kita juga kena ada satu kumpulan yang sama-sama dengan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam Islam ada salat berjamaah. Kerana ini memberikan kekuatan kepada individu Muslim itu sendiri. Sampailah pada saat akhir, Sayyidina Salman Al-Farisi, saat akhirnya ketika dia bertemu dengan padri yang terakhir. Ketika padri terakhir itu hampir meninggal dunia, dia kata sesungguhnya sudah sangat hampir dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Kamu carilah Nabi itu di tempat yang banyak pohon kurma. Akhirnya Sayyidina Salman pun berkelanalah, tak tahu nak ke mana, mencari mana tempat yang banyak pokok kurma. Bayangkan daripada Iran tu beliau pergi ke, tak tahulah daripada mana ke mana-mana tu, Wallahu alam lah. Akhirnya dalam perjalanan beliau ditangkap oleh segerombolan perompak padang pasir ni. Tu dah tanda makruh lah tu. Dia rompak dan akhirnya dijual. Orang dulu begitu. Antara barang yang elok berniaga selain pada kita, kalau kita Shopee apa semua. Kalau dulu Shopee dia antaranya hamba jual orang. Sistem tu. Orang ni jadi hamba apabila kena tangkap, atau kalau kalah perang, atau dia tak mampu nak bayar hutang. Akhirnya semua ini tidak dibenarkan oleh syariat, mereka satu saja, iaitu kalau menjadi tawanan perang. Itu pun kerana sistem zaman tu macam tu. Kalau perangnya yang kalah jadi tawanan. Jadi Nabi meraihkan realiti pada zaman tu, sebab kalau tawanan orang Islam, musuh yang ditawan oleh orang Islam tidak menjadi hamba, tapi tawanan orang Islam yang ditawan oleh musuh menjadi hamba, banyaklah hamba orang Islam tu. Lalu akhirnya semua cara-cara yang menjadikan seseorang itu hamba tidak dibenarkan oleh syariat, mereka satu saja, iaitu kalau orang tu kalah perang, maka dia akan menjadi hamba kepada yang menang perang. Itu pun syariat minta kita supaya membebaskan hamba, dan alhamdulillah hamba dah tak ada, dan itulah kehendak asal syariat kita, iaitu tidak mahu manusia itu menjadi hamba kepada manusia. Secara statusnya, walaupun secara hakikatnya hamba kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala sahaja. Akhirnya ditangkap Sayyidina Salman. Bila ditangkap, akhirnya beliau telah dijual ke Yathrib. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan kan, kadang-kadang qada Allah Ta'ala ni pada mata manusia kadang-kadang tidak baik. Tetapi rupa-rupanya Allah yang sangat lembut, Allah yang sangat bijaksana, menjadikan melalui qada yang pada mata kita itu tidak baik, rupanya itu nikmat yang kita inginkan. Sebab tu dalam tasawuf diajar, kalau kita diuji Allah, kita sebut alhamdulillah. Kalau kita diuji Allah, kita sebut juga alhamdulillah. Sebab semua yang Allah bagi kepada kita itu satu nikmat. Cuma ada nikmat yang kita rasa seronok, ada nikmat yang kita rasa pedih. Dan kalau kita ingat lagi orang Mesir, kalau ustaz yang belajar Mesir, mungkin di Morocco juga sama. Kalau borak dengan orang-orang sana, kita tanya macam mana kehidupan kamu, okey tak? Dia kata duit tak buat ada, susah, alhamdulillah. Kita kalau orang Melayu, pelik kan? Kalau kita, astagfirullahaladzim, duit tak pun nak ada. Allah, macam tu lah kan. Tanda sedih tu. Dia orang tak, kalau kau tanya, saya duit tak pun nak cukup, belanja pun tak berapa nak banyak sangat, alhamdulillah. Rupanya bila kita tengok balik, ini adalah apa yang diterapkan oleh para ulama zaman berzaman kepada umat Islam. Apa saja ujian yang menimpa kamu, ucapkan alhamdulillah, sebab hakikatnya nikmat. Wama rabbuka bizallamil lil abid. Tuhanmu itu tidak akan sama sekali berlaku zalim kepada para hamba. Jadi akhirnya dijual di Yathrib. Masa tu belum panggil Madinah lagi lah, Yathrib. Beliau kata, banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma. Inikah tempatnya? Itu jadi tanda tanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Siapa yang beli beliau? Seorang Yahudi.
Jadi hamba lah, hamba suruhan, hamba abdi. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, sampailah satu ketika Nabi SAW pun berhijrah daripada kota Makkah ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah yang nama asalnya Yathrib. Jadi orang Yahudi memang mereka berdiam di Yathrib sebab daripada warisan tok nenek moyang mereka dah pesan akan didatangkan Nabi akhir zaman ke bumi ini. Sebab tu tok nenek orang Yahudi dulu mereka pesan pada anak cucu dia, nanti akanlah datang Nabi akhir zaman. Beriman dengan Nabi tu. Jadi tok nenek Yahudi Madinah tu semuanya beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi mari ke yang sezaman dengan Nabi, tak banyak yang beriman. Adalah antara yang beriman Sayyidina Abdullah bin Salam, antara Yahudi yang beriman kepada Nabi SAW. Jadi akhirnya tibalah Rasulullah ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah SAW, dan masa tu Sayyidina Salman di atas pokok kurma, duk kait buah kurma. Yahudi tuan itu berborak dengan kawan dia pun Yahudi juga. Mereka menyembang Nabi akhir zaman dah datang. Tapi dia bukan daripada geng kita. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Arab. Nyonyek-nyonyek kat bawah tu. Tension lah. Memang orang Yahudi dia harapkan Nabi akhir zaman tu daripada Bani Israel. Bukan daripada Bani Ismail. Israel tu maksudnya Nabi Allah Ya'qub AS. Israel tu nama Nabi Ya'qub. Israel tu maksudnya hamba Allah. Sebagian ulama kata Isra itu maksud dia hamba. Il tu adalah Allah dalam bahasa Hebrew. Sebab tu kalau kita tengok antara ulama-ulama hadis dulu, ada satu orang ulama nama dia Israel. Haddatsana Israel qal. Biasa kita jumpa dalam hadis. Tapi kalau hari ni dapat anak, nama siapa ni? Israel. Memang masuk Sarawak lah. Masuk Sarawak. Jadi bila tuan Yahudi tu berborak-borak sama ni, Sayyidina Salman dengar. Turun terus. Cakap daripada atas tu menggelongsor. Beliau turun. Tanya ke tuan dia. Betul ke Nabi akhir zaman dah datang? Sebab itu yang dicari-cari oleh Sayyidina Salman bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Yahudi tu tampar Sayyidina Salman. Sebab dia bukan suka. Tiba-tiba Sayyidina Salman nampak macam excited sangat. Kenalah penampar hari tu. Jadi Sayyidina Salman pun dapat tahu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Dan akhirnya beliau dapat bertemu dengan Nabi SAW. Cuma dalam Taurah disebut Nabi akhir zaman ini ada dua tanda. Pertama, tidak makan sedekah, sebaliknya menerima hadiah, dan satu lagi tandanya akan ada bonjolan di belakang badan setentang dengan jantung. Maksudnya jantung kita di bahagian kiri kita di belakang ni ada khatamun nubuwah. Ada macam daging yang berbonjol, dan di situ ada bulu-bulu halus. Semua Nabi-Nabi ada tanda. Tanda Nabi-Nabi semua di tapak tangan. Kata para ulama, tanda-tanda orang tu jadi Nabi zaman sebelum ketemu Rasulullah, dia akan ada tanda di tangan dia. Melainkan Nabi Muhammad SAW, tanda Nabi di belakang, tersembunyi. Sebab apa? Sebab zahir sangat yang ni Nabi. Sampai seakan-akan tak tengok tanda tu pun tahu dah yang ni Nabi. Sebab tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW ni sangat jelas. Jadi akhirnya Sayyidina Salman bawa kurma, sebut pada Rasulullah SAW, ini adalah sedekah saya kepada kamu. Rasulullah kata kepada para sahabat, makan. Nabi tak makan. Sayyidina Salman kata tanda yang pertama. Dalam hati beliau lah. Tak lama lepas tu datang lagi bawa buah kurma. Ini adalah hadiah saya kepada anda. Nabi ajak para sahabat untuk makan, dan Nabi pun makan sekali. Ketika itulah Sayyidina Salman orang kata apa, tidak dapat menahan perasaan beliau. Sebab inilah orang yang beliau tunggu-tunggu, yang beliau akhirnya sampai jadi hamba, kena jual apa semua. Rupanya Allah Ta'ala bawa depan Nabi SAW. Beliau nak tengok tanda yang terakhir. Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah. Nabi pun sengaja buka jubah macam pakaian Nabi itu. Nabi saja londehkan sikit supaya dapat dilihat tanda yang terakhir. Ketika itulah Sayyidina Salman menangis, dan beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tak baca lagi hadis ni. Baru an Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Kita balik pada hadis balik. An Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih
aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda. Tuan-tuan jangan lupa selawat ya. Ni peluang Allah Ta'ala dah datangkan nama Nabi untuk kita mendapat pahala berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah SAW. Tidak akan mandi seorang lelaki pun. Sebab biasanya pergi sembahyang Jumaat ni orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan nak pergi sembahyang Jumaat, boleh. Dia laksanakan macam yang disebut oleh hadis ni. Cuma Allah tidak wajibkan orang perempuan untuk solat Jumaat. Sebab orang perempuan ni dia special. Dia banyak ibadah dia sebab tak buat. Bapa dapat pahala? Sebab tak puasa. Bapa dapat pahala? Sebab tak solat. Dia banyak ibadah begitu. Bapa dapat pahala? Tak pergi sembahyang Jumaat. Kita pula, bapa dapat pahala? Sebab tak semayang. Mana nak dapat pahala kalau tak semayang? Kena semayang. Jadi orang perempuan ni banyak ibadahnya sebab tidak dibenarkan buat. Akhirnya dia tinggalkan kerana Allah dapat pahala. Sebab tu orang perempuan jangan, kalau contoh dia datang pada bulan Ramadan, dia jangan sedih. Sebab sepanjang dia tak berpuasa tu dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Dan dia pun boleh beribadah dengan pelbagai ibadah yang lain. Dia boleh berselawat kepada Nabi, dia boleh berzikir. Walaupun dia tak boleh baca Quran, tapi dia boleh buat ibadah yang pelbagai. Sedia makan sahur. Itu juga ibadah. Sediakan makanan untuk berbuka puasa. Semua tu ibadah. Jadi dalam hadis ini sebut, tidak akan mandi seorang lelaki pun pada siang Jumaat. Maknanya mandi sebelum menunaikan solat fardu Jumaat. Cuma mandi ni tak wajib. Tapi kena mandilah sebab nak dapat pahala. Tapi kalau tak mandi tidak berdosa. Dia membersihkan apa saja yang dia mampu daripada sebarang bentuk kesucian. Maknanya masa dia mandi tu dia buangkan juga apa-apa yang perlu dibuang. Dia cukur apa yang patut dicukur. Meminyakkan rambut dan janggutnya. Dia pergi masjid bukanlah serabai. Elok rambutnya tu susun pakai minyak dan sebagainya. Kalau janggut tu jangan herot. Bagi elok janggutnya. Tapi kalau macam saya ni selalunya herot ke kiri. Usaha banyak kali tu tak mau jadi lagi. Kena pakai gel rasanya. Baru dia tegak kan. Minta bukan ahlu shimal. Minta bukan daripada mereka yang dapat kitab daripada kiri. Walaupun janggut tu herot ke kiri sikit kadang-kadang. Meminyakkan rambut dan janggutnya dengan menggunakan minyak miliknya. Zaman Nabi dulu pakai minyak zaitun lah. Kalau kita boleh guna minyak zaitun pun bagus. Atau menyapu jasad dan pakaiannya dengan menggunakan minyak wangi yang ada di dalam rumahnya. Subhanallah. Nak katanya Islam ni agama yang mudah. Jangan buat payah. Apa yang ada? Sebab tu dalam satu kaedah disebut al-judu bil mawjud. Hatta kalau orang datang ke rumah kita pun, kita jangan buat payah. Kita jangan, alamak nak jamu apa. Apa yang ada dalam rumah? Al-judu bil mawjud. Apa saja dalam rumah, itulah kita bagi. Itu tanda bahawa kita bersifat pemurah. Tak perlulah, kejap nak telefon apa namanya, food panda lah. Tak perlu. Apa yang ada? Sayyidina Ja'far ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Nabi SAW. Beliau ni dipanggil sebagai Abul Masakin, bapa orang-orang miskin. Sebab beliau ni suka ajak orang datang ke rumah buat majlis makan. Satu hari beliau ajak, cek rumah tak ada apa. Dah ajak dah ni. Tak ada. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tak ada apa. Akhirnya yang ada satu tembikar, dulunya ada diletakkan madu di situ. Tapi madu dah habis, tuang tak mau dah. Akhirnya Sayyidina Ja'far pecahkan tembikar tu, pakai sila. Pakai celet sama sikit. Tu kalau kita tu memang orang ajar yang trauma. Awak ingat nak menjamu lebih kurang. Memang lebih kurang sungguh jamu ya kan. Nak katanya al-judu bil mawjud. Bila saya dengar kali pertama daripada guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Sebab dia jadi bidalan orang Mesir. Al-jud bil mawjud. Al-gud bil mawjud. Dia kata. Bila kita cek balik, rupanya dia kalam seorang wali Allah besar di Mesir satu ketika dahulu, namanya Zunnun al-Misri. Beliau kata, al-judu bil mawjud ghayatul jud wal bukhlu bil mawjud su'u zannin bil ma'bud. Bersikap pemurah dengan apa yang ada dalam rumah kita, itu tanda kita pemurah. Tetapi bakhil dengan apa yang ada dalam rumah, itu tanda kita buruk sangka kepada Tuhan yang disembah. Datang tetamu dalam rumah ada macam-macam. Minta maaf lah, tak ada apa. Ayo kosong adalah 2-3. Padahal dalam rumah ada macam-macam ada.
Takut habis. Dia buruk sangka dengan Tuhan yang disembah. Macamlah rezeki dia akan habis kalau dibagi kepada tetamu. Okey, jadi maknanya dalam hadis ni gunakan minyak yang ada dalam rumah. Tapi kalau dah tak ada, lepas tu belilah. Lepas tu. Tapi tak perlulah sampai kelang kabut, nak telefon orang tu, saya minyak wangi tak ada. Apa yang ada je? Apa yang ada di rumah dia. Kemudian dia keluar menuju ke masjid. Lalu dia tidak memisahkan antara dua orang. Sebab apa? Orang zaman dulu bila datang ke masjid, mereka akan datang awal. Bila datang awal, mereka akan duduk terus dalam saf. Kalau ada orang datang lewat, dia nak ke depan, apa yang dia akan buat? Ke tepi sikit. Akhirnya dia memisahkan dua orang sebab dia nak ke depan. Sebab para sahabat nak ke depan. Tapi menarik kita hari ni, kalau kita datang lewat pun boleh duduk depan sekali. Itu lebih. Yang tu satu keistimewaan yang tak berlaku zaman Nabi. Maknanya memang kita tak akan memisahkan lah. Sebab memang dah terpisah awal dah. Tuan-tuan itu kena ubah tu. Datang awal terus duduk di sah depan. Kita kena ada fastabiqul khairat. Kena bab ibadah ni peduli orang lain. Tapi bab dunia utamakan orang lain. Jadi pastikan kalau orang nak ke depan tu, alamak dah penuh kat depan. Tapi selalu saya perasan, bukan sini sajalah, mungkin bukan sini, tempat lain, tersilap sebut dia, tempat lain. Kalau datang ke depan tu selalunya memang, kalau datang lewat pun memang boleh ke depan. Okey. Jadi dia tidak memisahkan antara dua orang. Dia datang ke surau ataupun ke masjid untuk solat Jumaat secara awal. Kemudian dia melakukan solat sunat yang telah dituliskan untuknya. Dia buatlah apa sembahyang sunat pun. Kalau masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Kalau macam surau kita ni, dia tak boleh nak sembahyang tahiyatul masjid, dia sembahyanglah. Dia tak sembahyang duha lagi, dia sembahyang duha. Dia sembahyang apa saja sembahyang. Sebab hari Jumaat tak ada waktu haram ketika matahari tegak atas kepala. Hari itu tak haram. Hari Jumaat tidak ada waktu haram. Melainkan hanya lepas subuh dengan lepas asar saja. Yang tidak boleh solat. Kemudian dia mendengar secara bersungguh-sungguh apabila imam telah berbicara sewaktu berkhutbah. Maksudnya dia dengar sungguh-sungguh. Dia tak lena lah maksud dia. Dia dengar khutbah sungguh-sungguh. Apa yang dia akan dapat? Start bermandi, bersihkan badan. Pasal tak kita buat semua benda tu. Bersihkan badan, kemudian pakai minyak wangi. Kemudian kita pergi ke masjid, menunaikan solat dengan awal. Kemudian kita tunggu imam berkhutbah, kita dengar elok. Kata Nabi, melainkan telah diampunkan baginya apa sahaja dosa kecil yang berlaku. Di antaranya dengan Jumaat yang seterusnya. 7 hari dosa kecil semua Tuhan akan ampun oleh Allah Azza wa Jal. 7 hari punya dosa. Tapi macam saya sebut selalu, hadis ini bukan maksud dia menggalakkan kita, kita buat dosa kecil. Dia menggalakkan kita untuk rasa, ya Allah, betapa sayangnya Allah kepada saya dan betapa jahatnya pula saya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat pengajaran hadis ini, macam yang saya sebut, kita baca sekali lalu. Solat Jumaat adalah merupakan salah satu syiar penyatuan kaum muslimin dalam mentaati Allah Rabbul Alamin. Maknanya sebab tu dalam solat Jumaat ni kita akan rasa kita ni kebersamaan kita sama kaum muslimin. Dan umat Islam ni semuanya adalah satu keluarga. Ayah kita Nabi, ibu kita Ummahatul Mukminin, sahabat-sahabat kita, saudara adik-beradik kita adalah seluruh kaum muslimin. Jadi kalau ada orang buat salah dengan kita, tak apalah, bergaduh adik-beradik je, kan? Tak apalah, kan? Satu keluarga. Nabi pun sentiasa memohonkan ampunan untuk anak-anak beranak Nabi. Kita lah adik-beranak Nabi ni, keluarga Nabi. Takkanlah kita bergaduh sikit-sikit dengan ni orang ni, ambil harta kita sikit, buat zalim kita sikit. Takkanlah kita nak angkat tangan, ya Allah. Angkatlah juga tangan, ya Allah ampunkan dosa dia. Kan doa orang kena zalim makbul. Masa kena zalim tu angkat tangan, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah angkat darjat dia, ya Allah berkati hidup dia. Kita pun seronok, dia pun seronok sebab dia seronok buat zalim dengan kita. Kita pun seronok sebab kita telah mendoakan yang baik-baik untuk dia. Yang kedua, hadis ini menyatakan tentang 7 perbuatan yang sekiranya dibuat pada hari Jumaat, Allah akan mengampunkan seluruh dosa kecil yang berlaku pada hari tersebut dan hari-hari yang berikutnya sehinggalah Jumaat yang keseterusnya. 7 perbuatan tersebut adalah mandi sunat Jumaat sebelum pergi ke masjid. Lagi baik masa nak pergi tu. Tapi boleh mandi bermula daripada sembahyang subuh. Masa subuh tu dah boleh mandi dah. Maksudnya kalau kita nak pergi solat subuh tu mandi siap-siap. Sebab antara ibadah yang ditinggalkan hari ini iaitu beriktikaf.
dan datang awal ke masjid. Datang awal yang paling tinggi kedudukan ni bila start bersubuh. Terus i'tikaf straight. Sampai Jumaat. Memang terasa, ya Allah, aku betul-betul jadi hamba Allah sungguh ni. Kan? Habis Jumaat balik. Tak, kalau lagi elok straight sampai masuk maghrib. Satu siang Jumaat itu kita dalam masjid. Sebab tu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, siapa yang dia ada hajat yang besar di sisi Allah Ta'ala, dia ada satu permintaan yang besar di sisi Allah Ta'ala, antara caranya dia daripada subuh dia beriktikaf di masjid, hari Jumaat straight dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berzikir ke apa ke, selawat ke, sembahyang sunat ke, sampai masuk maghrib. Sebab hari Jumaat ada satu waktu yang akan makbul doa dia. Cuma bila waktu itu disembunyikan oleh Allah. Sebab apa? Supaya kita menjadikan seluruh siang Jumaat itu sebagai hari beribadah. Macam Lailatul Qadar disembunyikan bila waktu dia? Malam tadi ke? Ke malam esok? Tak tahu. Supaya setiap malam Ramadan itu kita hidupkan. Jadi antara ibadah yang kita jarang-jarang lihat masyarakat kita lakukan iaitu beriktikaf di masjid daripada subuh tu straight sampai ke maghrib. Kalau kita boleh buat sekali tu best tu. Sebab kalau seorang-seorang rasanya tak jadi. Kalau buat ramai-ramai rasa mau jadi. Nak pula makan tengah hari disediakan kan. Makan tengah hari, makan lepas zuhur, makan lepas asar, semua disediakan. Ramai datang tu. Ramai datang. 7 perbuatan tu apa dia? Mandi sunat sebelum ke masjid. Yang kedua, membersihkan diri secara bersungguh-sungguh. Seperti mengemaskan misai, memotong kuku, mencukur bulu ari-ari dan memakai pakaian yang paling bagus. Ketiga, mengemaskan rambut dan janggut dengan cara meminyakkannya. Cuma kita bulan Ramadan ni tak pakai minyak wangi lah, belah pagi. Yang tadi meminyakkan rambut, mengemaskan rambut dan janggut. Yang keempat, memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Cuma bulan Ramadan ni antara yang dituntut kita orang yang puasa ni tidak berwangi-wangian untuk menunjukkan kita fakir dan lemah kepada Allah Azza wa Jalla. Macam orang tunaikan haji, nak kata dia fakir, lemah. Sebab bila kita dalam keadaan lemah, kita berdoa didengar oleh Allah. Sebab tu masa kita sujud itu keadaan yang paling menunjukkan kita ni dhaif. Sebab tu doa kita makbul. Orang kena zalim, kenapa doa dia makbul? Sebab dia ketika itu dalam kedudukan dhaif. Sebab tu bila kita dalam keadaan lemah, doa kita diterima oleh Allah. Sebab Allah tengok keadaan kita yang lemah itu, Allah akan mengkabulkan doa kita. Antara tempat yang makbul doa. Yang seterusnya, datang awal ke masjid supaya dia tidak melangkahi para makmum yang sudah berada di masjid semata-mata kerana ingin berada di saf hadapan. Yang ni kita kena tukar sikit lah supaya memang orang datang lewat tu rasa alamak. Jangan orang datang lewat tak kisah, memang boleh duduk depan. Ini kena ubah sikit. Yang seterusnya, mendirikan sebarang solat sunat sebelum khutbah bermula. Yang seterusnya, mendengar khutbah secara bersungguh-sungguh. 7 perbuatan ni kalau buat 7 hari, dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, Islam adalah agama yang tidak membebankan manusia sama sekali. Hadis ini contohnya telah meminta seseorang yang mahu mendirikan solat Jumaat untuk memakai minyak wangi yang memang telah ada di dalam rumahnya sahaja tanpa dia perlu bersusah payah mendapatkannya di tempat-tempat lain. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada sahabat, yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan. Bukan masuk mudah-mudahkan sampai hukum pun tak buat. Tak. Laksanakan Islam kita akan rasa mudah. Melaksanakan syariat ni mudah. Dia tak susah. Wala tu'assiru. Jangan kamu memperpayah-payahkan. Benda tak wajib, jangan diwajibkan. Nanti kamu akan rasa letih pada diri kamu. Berikan kegembiraan kepada orang. Bukan bagi menakut-nakutkan orang. Sebab tu kata guru kami, memanglah Allah Ta'ala ada sifat Al-Jalal, sifat gahnya tu. Tapi janganlah tiap-tiap kali ceramah, neraka. Bila nak ke syurganya? Kan? Sedangkan rahmat Allah itu mengatasi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ni agama yang tidak membawa kepada payah. Bayangkan tuan-tuan nak katanya akhlak Sayyidina Rasulullah SAW. Sahabat Nabi masuk dalam masjid, kencinglah masjid. Kalau kita tu kena bantai dah kawan tu. Kucing kencing masjid pun kita dah.
Sedangkan kalau kira-kira masjid Nabi tu, anjing masuk dalam masjid Nabi. Anjing pun masjid dalam masjid Nabi. Nak katanya, iyalah. Kan? Dalam isu anjing ni adalah perbahasan khilaf para ulama dan mazhab Syafi'i. Kita kata kalau masjid kering, anjing kering taklah najis. Tapi nak katanya sampai anjing masuk sebab dia pintu tak bertutup gitu kan zaman Nabi. Sahabat Nabi tu kencing kencing dalam masjid. Dan orang Arab dulu tanda dia tu jantan kencing berdiri. Dan kencing depan orang ramai itu tanda dia jantan. Sebab tu bila Nabi qada hajat buang air kecil duduk, para sahabat terkejut, macam orang perempuan. Sebab yang kencing duduk ni orang perempuan. Orang lelaki kencing berdiri depan orang. Tunjuk. Itu bawa dia jantan. Jadi bila sahabat Nabi SAW ni pun masuk Islam. Masuk dalam masjid ni nak buang air. Dia buang dalam masjid. Lepas tu para sahabat semua pakai pandang. Dia kata apa pandang-pandang? Apa salah? Dia kata biasa kan. Nampak jantan kan. Macho kan. Akhirnya para sahabat nak godam lah. Nabi kata biarkan dia kencing. Habis tu Nabi kata ambil segelas cawan setimba air, corah. Sebab kebetulannya masjid Nabi tu memang tanah kan. Bila corah air kencing tu pun dimasuk dalam tanah dan tempat tu bersih. Tapi kalau kita hari ni tak lepas tak lepas. Jadi kena basuh kapel lah kan. Kalau kita kena basuh kapel, memang tension jugalah kan. Jadi nak katanya Nabi, sebab tu Nabi sebut pada dia, masjid ni tempat suci, tempat mulia, jangan kencing kat sini. Bayangkan kalau para sahabat kejar sahabat tadi sambil nak buang air tu berlari, lagi kotor masjid kan. Itu antara hikmahnya, biar selesai yang tu dulu. Memang tak betul tapi dah berlaku, biar dulu selesai supaya kemudaratan itu tidak makin melebar. Nak katanya bila kita baca kisah hidup Nabi, kita akan nampak sebenarnya agama Islam ni agama yang mudah. Dan sebab tu orang bukan Islam, bila mereka dapat Islam, mereka rasa sangat gembira sebab mereka menjumpai apa yang mereka sebenarnya kurang selama ni. Sebab kita ni perlukan Tuhan. Kalau kita hilang daripada Tuhan, kita akan kesepian. Kita perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur pada Allah yang telah merezekikan kepada kita untuk bertuhan, untuk bernabikan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga Allah terus menjaga iman kita sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah esok kita akan menceritakan kelebihan melaungkan azan. Bolehlah siapa-siapa yang sebelum nak baca dulu hadis ni, boleh supaya subuh besok berebut untuk melaungkan azan. Tapi seorang je azan, jangan banyak orang. Okey, wallahu taala a'lam. Kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah SAW. Cuma sebelum tu ada soalan ke? Saya terus lupa. Ada sebarang persoalan kalau nak ditanya? Sebab orang tanya soalan ni tak ada masalah kita. Saya tak takut orang tanya soalan. Sebab kalau tahu, jawab. Tak tahu, kamu tak tahu. Ustaz tanya soalan, takut kita. Ustaz pengurusi pula tu tanya. Sutra. Dia, okey, Ustaz tanya. Sebenarnya Ustaz tahu jawapan, cuma nak kabur ke semua. Macam Sayyidina Jibril lah. Tanya ke Nabi, mal Islam, mal iman. Lain kali, sadaqta. Cuba lagi ni Ustaz boleh kabur. Betul. Betul jawapan tu. Kadang-kadang yang bertanya ni bukan sebab tak tahu, tapi yang bertanya supaya maklumat tu tahu kepada orang lain. Okey. Sutrah ni, macam yang Ustaz tahu, kan? Sutrah ni dia disyaratkan mesti tinggi. Maknanya, kiranya saya terlupa berapa dia dalam disebutkan kitab fiqh. Rasa 3/4 asta. 3/4 asta. Maknanya tinggi sikit lah. Okay, macam rehal kita tu lepas lah. Rehal kita tu lepas. Maknanya dia mesti satu benda yang meninggi. Baru kita dianggap kita berdindingkan dia. Sebab tu kalau kita perasan dalam hadis Rasulullah SAW, bila Nabi bermusafir, Nabi akan ada tongkat. Dia panggil Al-Anazah. Al-Anazah beza dengan Al-Anzah. Ada orang baca hadis ni tapi tidak berguru. Orang Arab tapi tak berguru. Dia bacalah hadis, dia kata Rasulullah bila solat akan meletakkan di hadapan Nabi Al-Anazah. Dia baca Al-Anzah. Kalau Al-Anazah, satu tongkat yang hujung dia tu tajam sebab nak cocok ke tanah. Memang tujuan dia untuk jadi sutrah. Kawan ni baca Al-Anzah. Anzah adalah kambing. Udah dia semayangnya ambil kambing pun kat depan. Itu bahaya tu. Itu bahaya kalau baca semata-mata. Sebab kadang-kadang cara baca tu ya boleh je baca tapi makna yang betul mana satu.
Jadi bila Nabi SAW solat, Nabi akan, kalau di bermusafir lah. Sebab bila musafir, padang pasir biasanya tak ada pokok-pokok. Bila nak solat, Nabi akan cacakkan tongkat yang ujung dia tajam supaya menjadi sutrah Nabi. Maksudnya sutrah tak mesti kena lebar. Yang penting dia mesti tinggi. Jadi, cuma dalam kitab fiqh dia sebut, kalau anda kata contoh tak ada, cari sutrah tak ada, last kali apa dia? Gariskan di hadapan. Gariskan di hadapan. Jadi kalau last kali lah, contohlah macam di surau tak jadilah sebab memang kita boleh cari sutrah macam-macam. Katakan kita bermusafir, tapi musafir di Malaysia ni pun tak jumpa kat tu. Melainkan kalau contoh kita pergi ke negara Arab bermusafir di padang pasir. Sebab kalau di Malaysia, kita pergi hutan, sutrah punyalah banyak. Banyak benar sutrahnya. Tapi kalau di padang pasir, nak jumpa pokok kadang-kadang tak ada. Masa tu kalau tak terupa, beg apa terupa tak ada. Yang ada dia seorang-seorang je. Apa sutrahnya? Buatlah garis sikit. Dia pun semayang menghadap ke garis tersebut. Dan antara perkara yang dituntut, kita dengan sutrah tu dekat. Dia bawa kepada khusyuk sebenarnya. Bila kita semayang, biar kita menghadap terus ke sutrah. Kalau kita di hadapan kita banyak ruang, bila makin banyak mata kita, itu yang kadang-kadang bila orang semayang tak ada sutrah, dia mula semayang pandang tempat sujud. Lepas tu dia mula dongak pandang orang. Saya ingat ada satu orang tu semayang, daripada jauh saya tengok dia memandang. Saya pandang dia. Udah dia terpandang saya pun senyum dia pun tunduk ni. Dan katanya sutrah ni tujuannya supaya dia fokus dalam solat. Jadi kalau macam hujung sejadah kita ni boleh dianggap garisan lah. Tapi bila last ni, sutrah ni boleh jadi sutrah gak, sejadah kita boleh jadi sutrah gak apabila kita memang di padang pasir lah. Maknanya tak ada sutrah lain. Tapi kalau ada sutrah lain, maknanya dia perlu, kalau sekurang-kurangnya sejadah ni, kalau tak ada sangat, lipat bagi tinggi sikit. Gitu. Yang penting dia tinggi sikit. Dia tinggi. Dan orang nampak lah kita tu ada benda kita menghadap. Dinding. Dinding lagi jelas lah. Lepas tu bila disebut dalam Sahih Bukhari, disebut ketika Sayyidina Bilal melaungkan azan maghrib, sewaktu azan tu para sahabat pakat cari tiang. Kita pun suka cari tiang kalau di masjid-masjid. Surau kita tak ada tiang. Tak boleh carilah. Cuba ada tiang, memang ke tiang kita. Cuma para sahabat cari tiang bukan masa mengajar. Mereka cari tiang masa azan. Bila fikir-fikir, akhirnya guru kami terang kerana para sahabat akan sembahyang sunat maghrib itu ketika azan berkumandang, sebab habis saja azan, Sayyidina Bilal akan terus qomat. Sebab tu ada setengah tempat kalau kita perasan lepas azan terus qomat sampai maghrib. Dia mengambil sunnah ni lah. Tapi tak ada masalah juga kalau kita tunggu sekejap pun tak ada masalah. Cuma yang berlaku pada zaman Nabi dahulu, sewaktu Sayyidina Bilal azan, para sahabat akan terus cari tiang. Cari batang-batang kurma yang menjadi tiang di masjid Nabi. Sebab apa? Sebab nak sembahyang sunat maghrib. Kenapa? Nak menjadikan tiang-tiang itu sebagai sutrah para sahabat. Okay, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz tak cakap pun sadaqah. Jazakumullah khairah. Okey, terima kasih semua. Silakan. Betul? Kalau tak ada langsung sutrah, kalau tak ada langsung sutrah macam garisan itu, line tu juga termasuk sutrah. Line saf ni dia sebab dianggap sebagai garisan juga. Cuma di Malaysia ni, tu yang saya khabar tu, macam mana tak ada sutrah? Macam mana tak ada sutrah? Dinding? Okey, apa lagi? Kursi? Tiang? Kalau sembahyang berjemaah tak perlulah makmum je sutrah. Kalau nanya tu, setiap orang ada dekat dinding depan dia, ada dekat tiang depan dia. Imam sembahyang dia pun cacat. Orang kata nampak macam ganeh benar ni kan. Dia imam saja perlu ada sutrah kalau kita sembahyang berjemaah. Jadi garisan tu dia boleh jadi sutrah, tapi yang last sekali. Kalau dah tak ada apa. Dan di Malaysia ni macam susah kita nak kata tak ada sutrah. Melainkan kalau kita ke padang pasir memang tak ada apa. Kalau ada pokok, pokoklah sutrah kita masa tu di padang pasir. Silakan tuan.
Okey. Abang kita tanya satu soalan. Dia ada 7 perkara yang Nabi sebut tadi. Dibuat sebelum sembahyang Jumaat. Kesan dia 7 hari akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak mampu buat semua, dia dapat tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kalau nak ikut jawapan Juha, kan, ada satu orang pelawak Arab. Dia puasa sunat lepas Ramadan, dia buat 3 hari je. Kan kita puasa sunat 6 hari, kan? Dia buat 3. Orang tanya kenapa tak buat 6? Dia kata aku nak target biar dapat puasa 6 bulan je. Sebab kalau puasa 6 hari campur dengan Ramadan, dianggap pahalanya itu Allah bagi macam dia puasa sepanjang tahun, 12 bulan. Dia kata aku nak 6 bulan je. Dia puasa 3 hari. Jadi kalau jawapan Johar, dia akan jawab macam dia, dapatlah kot 3 hari setengah. Tapi apakah itu yang akan dapat? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala karim. Allah Ta'ala moga-moga mengampunkan kita berterusan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okay. Alhamdulillah. Ada satu soalan saya tak tahu jawapan. Okey. Semua okey? Rasanya dah makruh ni. Rasanya dah makruh dah. Kita boleh dah masuk duha dah pun ya. Dah masuk duha. Dan antara perkara yang kita akan jumpa dalam buku ni, cuma takut tak sempat. Iaitu daripada subuh kita berzikir mengingati Allah. Dan alhamdulillah kita dalam majlis zikir. Dan bila masuk duha, kita salat duha 2 rakaat. Apa kesan dia? Allah Ta'ala menjadikan sembahyang duha tu sendiri, Allah Ta'ala akan menjadikan kita telah menyelesaikan 360 hak sendi-sendi kita. Kita ada 360 sendi dalam badan kita. Setiap satu sendi tu setiap hari meminta kita bersyukur kepada Allah sebab merezekikan kepada kita akan sendi tersebut. Jadi kita sembahyang duha tu saja pun pahala dia akan seperti kita telah bersyukur kepada Allah untuk 360 sendi. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang sama ada nak sembahyang di sini atau di rumah, jangan lepaskan. Kita dah selesai dah ni. Tinggal sikit lagi iaitu sembahyang duha 2 rakaat. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita bersalawat. Silakan. Last kali soalan. Boleh buat 2 rakaat atau lebih? Soalannya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Buat 4 boleh, buat 6 boleh, buat 8 boleh. Macam mana? 2 saja, tak ada masalah. Biasanya orang buat 2 saja. Biasanya buat 2 saja. Tapi kalau nak buat lebih tak ada masalah. Nabi SAW memang Sayyidatuna Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi sembahyang duha. Nabi tak sembahyang duha. Tapi Sayyidatuna Aisyah sembahyang duha. Tu bila baca hadis, kalau contoh kita baca hadis, dia kena lapik dengan apa yang disebut oleh fuqaha. Sebab tu kata guru saya Syekh Said Shaltut, guru fiqh saya dan juga guru ilmu usul fiqh saya, kata beliau kitab fiqh adalah huraian hadis. Maksudnya kalau kamu nak tahu apa maksud Nabi, baca kitab fiqh. Sebab bila kita baca semata-mata hadis, Sayyidatuna Aisyah kata Rasulullah tak sembahyang duha. Mungkin orang kata, maksudnya kita sembahyang duha ni tak betul, Nabi tak buat. Tapi Sayyidatuna Aisyah sendiri sembahyang duha. Bila tengok balik, Sayyidatuna Aisyah tak pernah tengok Nabi sembahyang duha. Tapi sahabat Nabi yang lain tengok yang Nabi sembahyang duha. Lalu akhirnya berita itu sampai kepada Sayyidatuna Aisyah sembahyang lah. Walaupun beliau tak pernah tengok Nabi sembahyang duha dalam rumah beliau. Tapi orang lain pernah tengok. Jadi akhirnya adalah, dan ada hadis yang meminta supaya kita sembahyang solat sunat duha. Cuma zaman sahabat bukan semua sahabat dengar semua hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah. 2 rakaat. Saya pun selalu buat 2 rakaat. Tapi kalau kita nak buat lebih, ya silakan. Paling banyak 8 rakaat. Seingat saya ni sebut kitab fiqh paling banyak kita buat 8 rakaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jangan lupa sembahyang duha 2 rakaat sama ada di rumah ataupun di surau. Sebab daripada tadi kita dah berzikir, sembahyang 2 rakaat duha selain berdapat pahala menyelesaikan tanggungjawab 360 sendi, Allah Ta'ala, Nabi kata siapa yang daripada subuh dia berzikir sampai masuk waktu duha di sembahyang duha, dia dapat pahala hajjah umrah. Dia dapat pahala haji, dapat pahala umrah tamah secara sempurna. Pahala haji dan umrah secara sempurna. Lepas habis sembahyang duha boleh status naik up di status masing-masing. Alhamdulillah selesai menunaikan haji dan umrah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.